Sementara tunggu okey, aku kata Ustaz ada ke kat sini? Ustaz Harry Tree muncul lah. Ramai dah. Ramai. Ada 22. Ustaz ni. Kita nampak Ustaz. Nama nampak lah. Inilah kita akan menghadapi kita belajar dulu dah. Okay, so rasanya semua dah hadir. Nanti saya mohon jika ada soalan boleh tanya. Tak jelas pada saya. Jelas tak jelas suara saya. Kurang jelas. Kurang jelas. Hijau. Satu dua. Okay, sekarang kalau mau silakan. Okay, okay, so saya kena daripada laut kan memang Satu dua. Satu dua. dia bagi respon suara saya okey ke tak? Okey, clear mic. Okay, Kak Su clear tak? kat sebelah tolong empuk sikit okey tak? Okey, mic. Suara okey. Ya. Duduk kat luar ni tapi mesin basah. Kita teruskan kita punya tugas pagi ni. Ustaz Fitri ada kat sini? Ataupun Burhan lah, minta Burhan mulakan kursus dengan surah Al-Fatihah ke? Baca doa sikit Burhan untuk memberkati kursus pagi ni.
Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Okey, Mas. Okey, untuk pagi ni kita teruskan dengan kursus jadi bagi tidak melengahkan masa lagi, saya kita punya penyampailah untuk Pak Zina Hamdan. Okey, saya teruskan dengan Puan Azina Hamdan. Boleh? Okey, boleh Mas. Okey. Okey, ya, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Clear tak suara saya? Clear. Ya, clear. Okey. Saya akan untuk bagi kelancaran untuk kos kita pagi ni, saya mohon semua untuk mute untuk mute sekejap. Nanti kita ada Q&A session baru kita buka balik mic masing-masing. Ada kalau tengok dekat dekat skrin masing-masing tu ada gambar mic, klik dekat gambar mic tu. Okey. Sekejap internet saya slow pagi ni. Right. Semua nampak ke skrin saya? Okey, semua nampak skrin tak? Semua nampak. Okey. Nampak Okey. Nampak okey. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Unit e-Learning atas kesudian untuk beri peluang pada saya untuk mulakan sesi perkongsian bersama dengan warga PMJ. Saya ucapkan tahniah kepada yang hadir. Okey, tadi saya tengok sekali lalu daripada 45 penyertaan, okey, yang bagi nama separuh lah. 60% macam tu dah hadir dekat dalam kelas lah saya tengok tadi. Mungkin yang lain lambat sikit nak masuk. Selamat datang juga kepada Puan Hilmun selaku pengarah Politeknik Mersing. Selamat datang Puan Hilmun ke daerah Mersing, daerah Keropok. Juga tak lupa kepada ketua jabatan, kalau ada ketua program, ketua-ketua unit, pensyarah, staf sokongan dan juga mungkin ada staf daripada institusi luar juga Mas? Ya, betul. Terima kasih kepada Puan Mas Suria selaku moderator untuk pagi ni. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada kita tengok melalui PC, kita juga boleh akses kos kita pagi ni melalui telefon masing-masing. Okay? Saya suka tengok melalui handphone sebenarnya, dia sebenarnya lebih jelas. Tapi mungkin tulisan jadi lebih kecil lah. Okay. Dan saya suka, saya prefer sekiranya pagi ni sambil sama tuan-tuan dan puan-puan dengar saya punya short course ni, kalau boleh buka laptop. Okay? Kalau boleh buka laptop lagi satu dekat sebelah. So kita boleh terus buat hands-on lah. Kalau tak, kalau dengar saja mungkin mahu kata macam diangin lalu macam tu je lah sebab memang kena buat. Buat sikit-sikit baru dia nampak lah apa masalah sebenarnya. Bila nak guna, bila kita klik tak keluar apa, dia jadi macam mana, alright?
Okay, untuk tajuk kita hari ini, saya fokus kepada penggunaan Microsoft Teams di dalam organisasi saja. Saya tak sentuh secara langsung mengenai penggunaan Teams bagi teaching and learning. Sebenarnya lebih bagus, banyak impact. Bukan banyak impact yang saya nak kata, mudah untuk kita, mudah untuk student sebenarnya. Dan sebenarnya secara tak langsung kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat menguasai Teams dalam organisasi ni, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dah boleh dah implement Teams dalam kelas. Memang sebenarnya sama saja, cuma hari ini saya fokus kepada penggunaan untuk di dalam organisasi. Alright. Bagi yang staf baru datang ke PMJ, saya Azlina, pensyarah dari Jabatan Perdagangan Politeknik Mersing. Selamat berkenalan semua. Dan saya juga merupakan MI trainer, baru saja berjinak-jinak dengan MI trainer. Jadi apa yang saya boleh janjikan kepada tuan-tuan dan perempuan yang hadir khusus hari ini, Microsoft ada sedikit kredit untuk tuan-tuan dan perempuan. So stay tune lah. Tunggu sampai habis. Kita bagi special kredit ni kepada yang menunggu sehingga tamat kita punya short course hari ni. So boleh saya teruskan ke? Boleh. Okay. So hari ni kita punya objektif, saya menjangkakan my expectation, habis je course ni tuan-tuan dan puan-puan dah boleh create teams masing-masing. Create teams yang mungkin untuk student, mungkin untuk kawan-kawan sama-sama satu office, mungkin antara sesama kita punya best friend, tak kisah create teams ni apa je kita nak guna, untuk apa itu kita yang decide. Dan tuan-tuan, saya jangkakan boleh invite users, boleh add members, boleh invite student masuk ke dalam Teams. Dan yang ketiga, macam mana tuan-tuan dan puan-puan mengurus Teams, manage Teams for organisation. Dalam konteks kita gunakan Teams untuk organisasi kita lah, Politeknik Mersing. Ataupun kalau dalam skop yang lebih kecil, kita kata kita nak manage Teams untuk kita punya jabatan lah. Dan akhir sekali mungkin kita ada sedikit Q&A session. Pak Mas Surya. Ni nanti saya bagi. Alright. Saya terus kepada hands on. Siapa-siapa yang nak hands on boleh sekali dengan saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang masuk, yang join webinar ataupun short course, saya panggil webinar lah. Yang join webinar pagi sebenarnya dah berjaya dah. Dah berjaya dah masuk dalam Teams. Cuma tuan-tuan masuk ke Teams tu melalui link yang diberi oleh Puan Mas Surya. Jadi hari ni saya tunjuk macam mana kalau tak ada link. Kita tak tahu daripada mana kita nak mulakan Teams ni sebenarnya. Senang saja, kita mula dengan kita boleh akses Teams ni, ada beberapa cara tapi saya tunjuk satu cara dulu pagi ni. Kita boleh pergi ke office.com. Siapa yang tak pernah login ke office.com lagi, dia akan minta kita sign in, tak silap saya. So kita register lah. Kita register, saya berharap kita login ke office.com ni menggunakan domain PMJ. Macam saya azlina@pmj.edu.my. Bukan yang personal punya, sebab antara personal account dengan domain PMJ tu sebenarnya kadang-kadang ada special features yang individu, kalau kita login menggunakan individu punya account tak dapat lah. Kita tak dapat nak gunakan. So rugilah. Jadi nasihat saya ataupun cadangan saya, the best is kita login menggunakan domain @pmj. Sama macam tuan-tuan dan perempuan yang join webinar hari ni. Kebanyakannya menggunakan domain PMJ. Kalau tak guna domain PMJ, kita consider tuan-tuan dan perempuan hari ni hanya sebagai guest sajalah. Sebagai guest, bukan ahli organisasi. Tapi tak ada masalah sebenarnya. Tapi untuk office.com, saya punya cadangan
Login menggunakan domain PMG. Okey, bila dah sampai di sini, okey. Kita cari ada tak Teams dekat sini, dekat senarai ni. Ada orang Teams ni dekat dalam dia punya office.com tak ada Teams. Okey, tak apa, kita klik all apps. Saya punya adalah sebab saya biasa guna. Katalah tak ada, kita klik all apps. Okey, kita scroll sampai kita jumpa Teams, okey? Sampai jumpa Teams, okey. Macam saya, Teams saya kat mana dah? Dekat sini. Ataupun katalah tak naklah scroll ke bawah, kita cari je dekat atas ni. Kita search. Teams. Tu ada, kita klik terus. Okey, kalau macam ni maksudnya saya access Teams saya melalui web. Okey, melalui web. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak install pun boleh juga. Install. Nanti dia akan appear Teams tu dekat desktop. Macam saya ni. Macam saya ni dah install lah kiranya Microsoft Teams saya. So saya lebih suka pakai yang saya dah install je macam hari ni. Alright. Macam ni. Dia access melalui web lah. Boleh. Melalui web boleh, melalui tuan-tuan dan perempuan install di desktop masing-masing pun boleh. Cuma kena ada internet lah dia kena ada internet. Kalau tak dia tak sync. Okey, setakat tu ada masalah tak? Tadi internet saya slow begini. Cikgu, ada yang terputus, mungkin line pejabat lah kot. Ataupun suara tak jelas kena kuatkan. Sebab saya nak dengar suara Kak Ina dengan jelas. Okey. Maksudnya kena adjust volume dekat laptop lah ataupun handphone masing-masing lah. Nak lebih jelas pakai headphone, earphone pun boleh. Okey. Dah berjaya buka. PXC kita dah berjaya buka. Okey. Itulah Teams saya. Mana Teams saya tadi? Okey, ni. Ini saya punya Teams lah. Teams yang saya buka melalui web tadi. Okey. Sekarang saya nak ajar macam mana nak create Teams. Okay. Macam yang Puan Masuria buat hari ni, dia create Teams dulu, baru dia ajak kita, baru dia invite kita. Oh, ada kata suara tak clear tapi disebabkan ada yang kata suara saya clear, maksudnya internet lah. Internet tuan-tuan dan perempuan lah. Kalau suara saya semua tak dengar, okey. Dan saya punya line yang tak berapa okey lah. Okey, saya mulakan dengan macam mana kita nak create Teams untuk pagi ni. Okey, tuan-tuan punya Teams sepatutnya kosong kat sini. Untuk first time lah. Untuk first timer yang baru masuk ke Teams, dia akan kosong dekat ruangan ni. Bila saya klik kat Teams ni, dia kosong sebab saya dah ada Teams. Okey, sebelum tu, yang tak pernah masuk Teams, tapi takkanlah sebab dah join kursus pagi ni kan, katalah next time nak masuk balik, dia minta kita sign in balik kita sign in. Dan kali saya cadangkan juga, saya persaranan juga, sign in menggunakan domain PMG. Macam ni saya ada domain PMG kat sini, saya guna kat sini. Alright, so dia akan keluar lah. Kita pakai domain PMG dekat sini. Okey, saya terus pergi ke, dekat panel kiri ni. Okey, panel, tuan-tuan perempuan tengok panel belah kiri, kita ada aktiviti. Okey, kita tengok cuba bila kita klik, apa yang ada dekat aktiviti. Okey, aktiviti ni recent punya aktiviti lah. Contoh, macam tadi saya ada chat. Okey, saya ada chat untuk webinar pagi ni, sudah keluar dekat sini. Okey, saya punya chat dengan Mas Suria, okey, assignment dengan student. Kat sini ni aktiviti Chat ni, chat ni kalau kita nak chat dengan personal. Contoh, kita nak hari ni saya nak cakap dengan
saya nak cakap dengan Puan Suhana saja. Saya klik nama dia. Okay. Ataupun tak pernah pun nak bercakap dengan kawan duduk meja belah sana tu. Okay. Kita boleh je contact dia melalui sini ya. Filter by name. Katalah saya nak cakap dengan Puan Nurlela, KJ saya. Apa tak cari? Baiklah, okeylah saya tukar. Patutnya keluar kat sini ni. Oh, ini yang dah chat Okay, chat, contact. Okay, sini. Okay, saya chat. Katalah saya nak chat dengan orang baru, tak pernah saya nak chat. Saya klik new chat. Okay, saya cari nama dia. Dia. Biasanya kalau dalam organisasi kita ni kita pakai nama penuh Okay, saya katalah saya nak chat dengan KJ saya. Chat dengan kawan-kawan saja. Okay. Jadi taklah satu grup tahu apa kita nak cakap dengan ketua jabatan kita ke, ketua program kita ke. Okay, siapa lagi kita nak cakap? Dengan siapa lagi kita nak ni? Nak contact pagi ni agak-agak. Saya nak contact dengan Nur Azura. Okay. So nanti Azura ni akan nampak lah saya punya message. Kalau Azura boleh, Nur Azura is typing hi. Nampak Nampak semua? Kita boleh gunakan dia sebagai alternatif selain daripada kita chat melalui WhatsApp lah. Kalau lah. Sebab senang. Teams ni kita boleh install dekat kita punya phone actually. Cik Abdul Aziz is requesting untuk apa ya? Untuk screen ke? Saya deny dulu boleh? Sebab saya tengah on saya punya screen. Alright, seterusnya, okay, itu untuk chat. Okay, Teams. Kita berbalik pada objektif utama kita hari ini. Okay, Teams. Saya nak create team macam mana? Saya nak create team. Okay, tengok dekat sini. Okay, kita scroll je lah. Kalau tak ada lagi kosong tak apa. Tak ada masalah. Tapi saya percaya tuan-tuan dan puan-puan semua mesti ada gini. Webinar e-learning PMJ. Webinar e-learning. Dia takkan kosong lah. Dan saya ni dah ada sebab ini untuk kelas-kelas semester lepas. Nama apa tuan-tuan dan puan-puan nak letak, itu terpulang. Teams tak ada halangan lah. Okey, tengok saya buat. Okay, saya nak create, katalah hari ni saya nak create Teams untuk yang join saya punya short course pagi ni. Okay, saya klik dekat sini, dekat penjuru atas kanan. Ada join or create team, saya klik dekat sini. Okay, saya create. Dia ada dua Ada dua. Satu create, satu join. Saya ajar create dulu macam mana. Maksudnya saya sebagai admin lah untuk team tu, untuk kumpulan tu. Okay, saya create team. Okay, nampak ada 4 Ingat Teams dia ada 4 jenis. Dia ada class, ada PLC, ada staff, ada others. Okay, saya tunjuk satu-satu. Okay, kelas ni sesuai kalau kita wujudkan Teams untuk student kita. Kita lecturer dan kita ada beberapa orang student. 40, even 3 orang pun boleh. 2 orang pun boleh. Ini untuk maksudnya kita antara teacher dengan student lah. Okay, professional learning community ni sesuai untuk kita dengan kawan-kawan pensyarah kita. Contoh, satu jabatan, macam saya jabatan perdagangan kan. Saya buatlah untuk Teams untuk jabatan perdagangan. Okay, dekat sini. Staff ni, okay, apa beza profession PLC dengan staff nanti saya tunjuk hari ni staff ni sesuai digunakan untuk ketua unit dengan anak-anak buah dia. Ketua jabatan dengan anak-anak buah dia. Mungkin TPA
nak buat Teams dengan KJ pun boleh. Ini sesuai kalau kata ketua tu nak pantau kerja-kerja staff secara individu. Penghantaran dokumen secara individu. Ini memang sangat menarik untuk staff ni lah. Okay. Others ni saya suka cadangkan untuk student. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau student kita adalah kita ada kelab jabatan kan? Okay. Student kita ada kelab jabatan. Kita minta dia buat satu Teams sebab student kita sebenarnya ada account. Boleh minta dia execute untuk createkan account student kita kan. Dia boleh ataupun MPP. MPP. Dia boleh create Teams ni, tapi jangan pakai kelas lah, jangan pakai PLC, jangan pakai staff. Gunakan others ni untuk dia berkomunikasi dengan kawan-kawan sesama MPP dia. Pun boleh MPP ahli kelab. Apa lagi? Tuan-tuan mungkin ada ni Koko kan, ajar Koko. Mungkin ada travelling club, badminton club, semua boleh gunakan. Ya? Saya 1, 2 dan 3 saya pernah guna. Ada ni saya tak pernah guna. Saya tak nampak lagi apa dia punya kelainan. So kalau tuan-tuan dan perempuan nak explore, tu sangat bagus lah ya. Okay, hari ni saya tengok dulu kepada PLC dulu Saya nak create team untuk kawan-kawan sama sekerja dengan saya. Kawan-kawan satu office. Kawan-kawan satu office. Pernah tak kita dengar kawan-kawan kata macam ni? Minta share file hari tu. Kawan-kawan cakap apa Dia kata, alamak dekat dalam storage office lah. Okey, lagi satu masalah. Bila kita gunakan WhatsApp sebagai medium utama selain daripada email kawan-kawan tanya mana link hari tu mana link nak isi maklumat pelajar mana file hari tu, mana PDF hari tu. Semua tanya mana kan. Saya kira bila kita gunakan PLC Teams ni, masalah mana tu semua kan akan selesai. Okey, saya klik. Okey, dia tanya, saya nak namakan apa? Ini pun tak ada restriction apa-apa. Saya nak letaklah hari ni mungkin testing webinar 1. Kat sini saya kata beginner level, mungkin private. Okay, kita boleh pilih private ataupun public. Private ni maksudnya siapa ada kalau kita buat Teams ni untuk private, ahli yang boleh masuk dalam Teams hanya yang ada domain PMJ saja. Belakang nama dia. Selain daripada tu tak boleh. Yelah, saya nak buat untuk JP saja kan. Data tu JP tu staff PMJ. So saya buat private. Saya tak boleh share dengan kawan dekat poli lain. Saya tak boleh share dengan kawan-kawan dekat kawan-kawan ex-office lain ke. Macam tu lah. Ya. Ex-office mate lain ke. Okay, saya klik sini private. Saya next. Okay, saya nak add siapa kat dalam saya punya group ni. Okay, saya nak add Suhana. Okay, contoh saya ambil beberapa je nama saya nak add Mas Surya. Okay, saya nak add Nur Azura. Saya nak add Mas Ayu. Okay. Okay, nampak dia terus keluar. Tak payah type panjang-panjang. Sangat senang. Okay, kita close Kita tengok apa jadi. Okay, saya tak nak tunjuk ni dulu. Kita patah balik dekat Teams tadi. Tengok ada tak wujud kita punya Teams tadi. Ni ada. Duduk kat sini. Okay, testing webinar tadi. Okay, katalah saya tak nak lah benda ni jauh sangat ke bawah ni. Saya nak tarik dia ke sini. Senang saya nak cari. Nak atas lagi. Cari pula. Tarik je lah tarik mana kita nak letak dia. Tak ada masalah. Ni saya rasa macam ini tak official sangat lah. Bukan pasal kerja, saya letaklah dekat bawah. Macam tu Okay. Yang ini yang kita tengah live ni, letak dekat sini. Alright. Okay. Dekat sini, tadi saya dah add 4 orang kan. Katalah tiba-tiba minggu depan ada staff baru pula masuk. Okay, jangan risau. Kita klik dekat sini. Kita add member. Anytime kita boleh add members, tak ada masalah. Katalah staff baru hari ni
Siapa star baru konon-konon lah Saya masuk Mas Riza. Add Zuraira. Saya nak add lagi. Zuraira. Add. Okay, close. Alright, kita dah add dah. Okay, saya tunjuk satu-satu apa benda kat sini add channel, nanti add channel saya masuk dalam team baru saya tunjuk. Member saya dah tunjuk. Katalah saya dah add siapa tadi? Mas Ayu. Mas Ayu kata dia tak berkenaan ni. So Mas Ayu bila masuk dalam team dia, Mas Ayu boleh leave the team. Boleh leave. Anytime dia leave the team. Okay. Saya nak edit team. Apa yang saya boleh edit saya boleh edit tajuk. Katalah saya tak nak apa tajuk ni hari ni. Ni. Teams. Okay. Saya nak tambah. Sebenarnya saya nak letak gambar-gambar. Saya nak letak gambar apa? Saya letak gambar ni. Katalah saya nak ambil gambar tu pun boleh. Okay. Kat team sini. Tengok gambar kita pilih tadi ada dekat sini. Okay. Nama pun nama baru. Okay, saya dekat sini saya nak tunjuk manage team. Manage team. Okay. Kadang-kadang kalau staff kita ada 50 orang, banyak kan kita nak add secara manual. Ramai. Kita kena spend pula masa untuk add sorang-sorang. Okay, ada dua alternatif dekat sini. Okay, yang pertama, kita bagi link. Macam Mas Surya buat pagi ni. Bagi link untuk, tapi Mas Surya bagi link untuk join meeting Okay, yang ini kita bagi link untuk kawan-kawan kita join terus kita punya team. Yang kedua, kita bagi kod dekat kawan kita. Okay, saya tunjuk cara dia. Macam mana kita nak invite kawan-kawan. Bukan secara manual. Okay, kita klik dekat sini. Dekat team mana kita nak suruh kawan-kawan kita masuk ataupun join lah. Kita manage team. Kita pergi dekat, okay, kenapa dia keluar kat sini? Okay, manage team. Manage team. Okay, manage team. Ada antara kita dia keluar pending request. Dia tak keluar pending request Dia akan keluar channel, apps. Dia tak tentu kadang-kadang. Sebabnya kita boleh integrate apa-apa. Okay. Kalau kata tak ada setting, kita dah klik dekat ada setting, klik dekat ni, anak panah ni. Kita klik setting. Okay, macam mana kita nak dapatkan, nak minta kawan-kawan kita join kita punya team Okay, nampak tak team code ni? Team code. Okay, generate. So apa kita punya code kita pagi ni? Boleh tak salin sekejap sebab saya nak saya bagi task terus. Tuan-tuan terus join saya punya team pagi ni. Ni 1 KL saya rasa L ni. 6 LL, kita ambil kertas, salin dulu. Nanti saya ajar macam mana nak join 6 LL, 3R, 4K. Okay, dapat dah 6 LL, 3R, 4K. Okay. Macam mana tuan-tuan dan perempuan nak join? Pergi ke Teams masing-masing. Klik Teams dekat sini. Okay, Teams sini. Dekat penjuru atas tadi, yang kita nak klik team tu, klik lagi sekali dekat sini. Okay, kita pergi di sini. Jangan pergi dekat create, kita pergi join. Join tadi kita masukkan kod yang saya bagi tadi. Masukkan dekat sini, kemudian klik join team. Okay, saya bagi masa untuk tuan-tuan dan perempuan join sekejap saya punya group. Tengok jadi ke tidak. Boleh Mas? Boleh Kak, boleh. Okey. Jadi saya nak tengok siapa ahli dah ada dekat dalam saya punya team. Kak Ina, boleh ulang balik tak? Takut ada yang tertinggal ke? Nak ulang daripada mana? Dekat kod tu tadi. Kod. Okey. Saya share dekat dalam chat. Dalam chat Okay.
Cara dia, okay. Macam nak join cara kod pergi dekat team sini. Okay, sampai keluar dekat ni, bahagian ni. Kalau ada satu-satu lah, kalau kosong-kosong lah Tapi dia ada ni, kita punya dekat penjuru atas kanan ada join or create team ni. Klik dekat sini. Okay, pergi yang ke belah kanan. Mungkin kalau handphone dekat belah bawah kot. Tapi yang penting kita ambil kotak yang ada join a team with a code. Masukkan kod tu dekat sini. Masukkan kod saya bagi tadi. Lepas tu baru join team. Alright? Okay, saya tunggu dekat dalam team saya tengok siapa dah berjaya dengan first task pagi ni. Dah ada 21 orang lah. Okay, ada 21. 22. Okay, hari ni kita ada, tadi saya tengok sekali ada 20 lebih peserta. Maksudnya hampir semualah dah masuk ke tim saya. Alright. Okay. Dah ada yang chatting Alright. Saya nak ajar macam mana pula seterusnya. Okay. Dah berjaya masuk dah ni. Saya nampak tadi ada member dah ramai juga saya nak ajar macam mana kita nak cara efektif kita nak chatting dalam ni. Okay. Saya patah balik. Okay, kita dekat sini Teams. Kita masuk dalam Teams kita. Okay, testing webinar. Okay, nampak yang atas ni ada post tapi mungkin kita lain-lain lah kot saya punya ni patutnya saya uninstall ni. Sekejap saya uninstall. Okay, tak apa. Yang penting ada post. Saya percaya semua orang ada general. Okay, ada general, ada post. Post ni tempat kita chat. Siapa ni? Siapa? Hai Atika Roslan, Cik Zamri, Cik Hamzah, Dr. Fiz. Okay, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning. Ani. Okay, hai Ani. Alright, siapa tu? Linda. Hai Linda. Dari mana? Okay, saya nak ajar macam mana cara untuk post Okay, contoh. Saya ambil satu contoh dekat sini lah. Siapa yang ada buat topik baru? Hai, ada tak? Okay. Katalah Azura Ismail ni, dia nak huhuhui ni. Okay, kita pun nak huhuhui juga dekat dia. Kita reply dekat sini. Saya reply ha pula. Contoh. Okay. Apa beza dengan tuan-tuan dan perempuan yang banyak-banyak ni? Okay. Dia macam ni. Biar seorang saja yang mulakan isu baru. Contoh, Azura nak mulakan huhuhui. Saya ha. Orang lain pula sambung. Cara sambung tu dengan klik reply. Reply. Jangan start a new conversation. Bila start a new conversation, saya tak tahu orang yang baru ni dia cakap ha kat siapa. Alright. Cuba masing-masing try reply Azura punya huhuhui ni. New message. Siapa ni? Ani Raihana. Okey, betul lah ni Kak Fiz buat betul. Sebab semua reply pada isu Azura Ismail. Okey, contoh saya mulakan isu baru. Kak Su samalah, kita dekat Mesing je Kak Su. Tak balik raya kan. Okey, saya mulakan isu baru. Saya kata isu saya? Wajarkah PKPB diteruskan? Okay, so next member kalau dia nak respon saya punya isu PKPB ni, dia reply kat sini. Dia reply dekat sini. Dia tak perlu buat dekat start a new conversation. Kalau tidak kita tak tahu. Dia ni sebenarnya nak reply isu mana satu. Ya, itulah saya nampak mula-mula sekali. First time kita guna, kita nak relate. Member ni nak cakap isu apa sebenarnya. Jadi cara paling baik kita reply pada isu yang sepatutnya. Kita reply pada isu. Kalau nak reply pada Azura punya huhui, pergi dekat Azura. Reply sini.
reply kita boleh bagi GIF, kita boleh letak emoji. Okay. Itulah ni saya letak ni. Okay. Pun boleh, tak ada masalah. Alright. Habis satu isu untuk post. Kejap dia punya laptop dia bateri. Okay. Katalah KP nak tanya, nak buat isu baru kat sini, KP kita. KP kita tak nak cakap pasal PKPB. Okay? KP kita nak tanya, siapa yang dah start? Okay, siapa yang dah siap? Siapa yang dah siap course outline contohnya CO? Siapa yang dah siap CO? So jadi anak-anak buah pada KP ni jawab je lah kat sini, reply dekat sini. Haji Hamzah. Haji Hamzah terkeluar daripada isu. Okey, mungkin Haji pun nanti reply dekat ni mesti isu PKPB kan. Nanti Haji reply ke atas. Nampak bila kita tak reply ke atas, kawan-kawan yang masuk mungkin cakap ni isu yang mana satu kan. Okey. Tak ada masalah sebenarnya, tak reply mana-mana. Tapi bila dah terlalu banyak, kita pun tercari-cari topik mana yang dibincangkan. Okey. Setakat ni okey tak? Sebelum saya proceed to the next features dekat dalam Teams. Kak Ina, boleh tunjukkan balik kalau macam ada yang tertinggal tu kan, dia nak macam mana dia nak tengok setting balik code tu tadi. Daripada testing webinar 1 ni, macam kalau orang luar guest tengok code tu balik. Macam kita nak display lah kat student tu balik. Okey, untuk nanti untuk guest kita tak boleh bagi kod untuk join kita punya Teams. Okey, saya pergi balik dekat sini. Dekat setting. Untuk guest tak boleh. Dia restriction dekat situ. Okey, saya tunjuk cara nak pergi ke manage team lagi satu dekat sini. Owner. Okey, ada guest kat sini. Duit senarai guest kat sini. Setting, kita pergi dekat sini manage apa tadi saya pergi. Manage team, okey. Kat sini ada setting. Tuan-tuan dan puan-puan kalau kata tertinggal, don't worry kita record dan kita akan up balik Mas, video ni betul tak? Betul. Okey, boleh tengok banyak-banyak kali. Okey, ini team code. Tu cara kita generate team code Okey, nampak tak dekat sini? Note, guests won't be able to join with a team code. Maksudnya, kalau kita nak ajak kawan-kawan yang bukan daripada domain PMJ nak join, tak boleh bagi kod. Kita kena bagi link. Ni saya tunjuk macam nak dapatkan link. Okey, lagi satu, kalau kawan-kawan di luar kita punya organisasi pun tak boleh join juga Teams ni. Walaupun kita bagi link. Ingat tak tadi masa setting saya private kan? Sebab kita nak cakap pasal hal kerja kan? Alright, katalah bukan hal kerja, kita nak ajak kawan kita di luar daripada organisasi, itu boleh. Itu boleh Tapi kita tak boleh bagi kod, kita bagi dia link. Okay, get link, nampak sini nak dapat link, sini klik get link to team. Okay, copy link ni, paste dekat WhatsApp dia. Nanti dia boleh masuk. Ataupun paste dekat chat dekat sini. Saya paste dekat sini. Katalah sini dekat Nur Azura. Okay, boleh nampak Okay, nampak. Alright, okay, next. Next features yang ada dekat dalam team. Sudah 10.48, sepatutnya 10.45 saya dah stop. Mas, kita boleh drag berapa lama lagi? Tak ada masalah masa. Tanya orang lain. Kalau lama-lama pun sebenarnya kalau ikut kajian dia kata even kita bagi video kat student pun sebenarnya 6 minit je. Tak boleh lebih 6 minit Masing-masing lah fokus. Okey. Mungkin mungkin hari ni kita cover PLC dulu Mas mungkin next. Nanti saya add ulangkan. Next. Alright. Okey.
kita dah go through post. Okay, file ni apa? Okay, file ni kan tadi saya kata ada masalah kalau kita share dekat email pun, even kita share dekat email, kawan-kawan duk tanyalah bila email yang tak dapat pun. Ataupun dekat WhatsApp, mana yang link hari tu? Okay, jadi dekat sini, okay, katalah saya nak buat, saya nak share kawan-kawan satu folder mengenai garis panduan saja. Garis panduan. Semua garis panduan lah. Semua garis panduan. Tak kisahlah garis panduan pemantauan PMP, garis panduan pemantauan LI, garis panduan unit peperiksaan, segala jenis garis panduan. Okay? Kita nak letak dekat dalam satu folder yang kita mudah nak akses, kawan-kawan pun mudah nak akses. Tak adalah kata benda tu, duduk kat office lah, tunggu hari Ahad kita naik kerja boleh tak? Kita discuss. So kalau ada ni, saya rasa masalah tu dapat dikurangkan lah kita dengan syarat kita kena upload masuk dekat dalam Teams lah. Garis panduan, okey, saya katalah saya nak upload apa garis panduan Saya bagi contoh satu files. Saya nak upload file. Tapi file apa saya nak upload? Okey. Contoh tau, ni contoh, bukan garis panduan sebenar. Saya nak cek garis panduan kat sini pun saya lupa dah kat mana ada garis panduan. Katalah saya nak cari garis panduan dekat sini. Okey. Katalah ni garis panduan. Okey, saya klik kat situ. Kenapa dia tak keluar ni? Dia lambat sikit. Okay. Yalah, katalah ubah yang lain lah. Mungkin bisa sangkut file tu. Dia tengah upload. Dia tengah upload. Bersabar. Bersabar dia tengah uploading. So dia akan automatik masuk di sini lah. Dekat dalam folder kita buat tadi. Okay, saya ulang balik. Kita kat dalam Teams kita tadi. Dekat atas ni. Ada file, betul. Kita buat satu file, kita buat satu folder tadi, nama dia garis panduan. Saya nak letak satu file dekat dalam garis panduan ni. Ataupun, okey, tu kalau kita nak upload file. Sekejap lagi saya tunjuk yang dah. Kalau kita Cepatlah. Wah, saya punya connection internet hari ni menyedihkan lah. Tak gerak langsung lah. Kena ada two-way communication lah, baru tak boring. Sementara tu Aziz nak tanya apa? Boleh tanya sementara tengah loading ni. Tadi tertinggal lah macam mana nak create team. Mula-mula sekali ke Aziz? Tadi tertinggal. Okey, sekarang kita dah create team. Okey, dah create team. Lepas tu macam mana kita nak send link team tu pada kawan-kawan untuk kita buat virtual classroom. Okay. Kak Ina okey tak? Mas tunjuk. Tak boleh, dah tak boleh klik dah kat punya. Sekejap Mas, Kak kena lepas dulu desktop kat Mas boleh? Boleh tak?
Hai, nampak. Oh, Atika. Okay, so Aziz kat sini kalau kita mula-mula sekali nak create team, okay, tadi Kak Ina ada cerita kat kita pasal PLC. Ingat tak PLC tu apa? Dengar ke suara saya? Dengar. Teruskan. Okay, so dekat tengok ni okay, contoh-contoh teams yang saya dah buat. So untuk yang pertama sekali kita klik dekat hujung sebelah kanan, okay, kanan atas kita ada perkataan join and create team. Okay, so kalau student kita boleh ataupun siapa dalam organisasi kita boleh bagi kod lah. Tapi kalau kita baru nak start, nak create team, kita just create team yang sebelah kiri tu kita pilih. And then sama-sama working group ataupun staff kita boleh pilih PLC. Okay, so kat sini kita boleh buat test lah. Okay, untuk so kita type lah apa-apa sahaja. So kat sini kita boleh buat private ataupun public. Ada perbezaan lah. Kalau private hanya dalam poli saja, yang domain poli saja. Kalau public, kalau student kita tahu dia tak ada email luar, so kita jangan pilih yang PLC tadi, kita ambil yang kelas. Boleh? Laju sangat ke saya bagi tahu? Okay, kita back balik. Okay, join, create team. Okay, dia keluar macam ni kan? So kalau untuk student nanti kita boleh pilih kelas lah. Okay, so and then kita tulis lah, contoh saya ada kelas SEM 1 kan contohnya. SEM 1 okay, DDT 1A for example. Okay. Okay. So kita create team. Kat sini dia belum tanya lagi student tu adakah kita nak searching ataupun kita masukkan email dia. Okay. So kita boleh tambah juga lecturer kat dalam ni. Okay. So contohnya kita nak letak Aziz dalam kelas ni kan. So saya type je nama Aziz, dia terus ada nama Aziz. Jika dia tiada dalam senarai ni macam email saya kan, so dia akan automatic masrur@gmail tu sebagai guest. Boleh jugalah jadi teachers tapi teacher yang guest lah. Okay. So kalau kita tak nak add lagi pun student, kita tak nak add lagi pun teacher, tak ada masalah. Kita boleh skip. Okay. Kalau tadi, so di create macam ni lah. Ni untuk teams bagi kelas. Tapi yang hari ni Kak Ina ajar adalah kita create team bagi staff, di kalangan staff kita. So tadi Kak Ina pilih professional learning community, betul tak Kak Ina? Betul. Kalau staff lain lah. Okay. So kalau PLC sebablah nama PLC 1 kan. So PLC test, tak apa, buat je dulu, nanti kita boleh delete balik lah kalau tak jadi. Okay, kalau kita nak ambil je template asal macam orang yang asal, cuma kita nak reduce orangnya ataupun nak rename lah, ada projek lain ke, macam ini banyak projek kan, projek video lah apalah. So kita boleh create team using existing template. Okay. Macam saya ada team exam, team menulis power konon lah. Okay, ataupun flip classroom JPKK kan, saya ada group bersama JPKK BIPD. So saya nak copy group yang sama ataupun dalam JTMK. So saya boleh choose lah team kat dalam ni. Okay, so saya choose team pun boleh macam tu. Okay, so ni konon-konon team menulis power sangat banget kan, boleh lah tulis apa-apa sahaja, nak copy daripada team yang kita dah buat pun boleh. Macam tu. Lepas tu member kita nak include sekali yang asal pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu nak jadikan public pun boleh, private pun boleh. Public tu semua orang lah, daripada person lain pun boleh. Just create je. Okay. Saya pass kat Kak Ina boleh? Boleh. Aziz So boleh? tadi Aziz tanya macam mana nak share link kan? Ya, nak share link. Okay. Okay, saya tunjuk. Okay, Kak Ina tunjuk. Saya pass Kak Ina. Alright. Okay, cara nak create team. Kita dah ada teams. Okay. Kita
dekat sini. Teams kita. Okey. Masih sangkut-sangkut lah. Alright. Aziz tanya tadi macam mana dapatkan link. Aziz pergi dekat Teams mana yang Aziz nak share dengan kawan-kawan tu. Okey. Pergi dekat sini. Nampak ada 3 titik tu. Klik dekat sini. Get link. Klik je kat situ. Dia auto generate link tu untuk kita. Copy. Lepas tu paste lah dekat mana kita nak share. Paste dekat WhatsApp boleh, pin dekat sini boleh. Saya katalah saya nak bagi kat Mas Suria, saya paste dekat Mas Suria. Okey. Boleh Aziz? Bagi yang lain, kalau Jangan tak nampak lagi. Oh, terlambat. Delay. 3 titik tadi. Contohnya Teams, kalau kita ada Teams tadi, silap. Teams ni all Teams. Okey, 3 titik. klik. Get a link to team. Yes. Oh, okey. Okey, by the way. Thank you so much. Okay, by the way, saya suka remind juga sebab kita punya sesi ni berrecord. Okay, jadi Mas Suria akan share. Mungkin Mas Suria akan up dekat FB page ya. Mungkin kalau ada peluang boleh up dekat YouTube, so kita boleh repeat tengok. Boleh pause, boleh rewind balik apa benda yang kita tak clear tadi. Okay, tapi kalau nak contact kami pun tak ada masalah juga. Okay, boleh saya teruskan ya? Boleh. Okay, saya Mas mungkin lagi 15 minit lah. Boleh Boleh. Tak lama lah. Staff sangat menarik tapi saya rasa saya tak sempat untuk buat hari ni. Saya dah ready dah. Tapi kita tak buat tu dulu. Okay, kita masuk balik Teams. Apa lagi saya nak explain mengenai apa yang special mengenai Teams ni. Okay. File tadi yang saya nak upload tadi. Dia terus hang kan. Okay, dalam garis panduan tadi saya letak. Tengok ada tak? Ada. Ada dekat sini. Jadi, bila kita semua file yang kita letak dekat sini ni, yang kita letak kat dalam ni, semua member dekat dalam, tadi ada berapa orang member? 32. 32 member ni boleh klik dekat file ni. Semua boleh tengok dekat garis panduan apalah yang Puan Azlina pergi upload ni. Okey, masing-masing boleh baca dekat sini. Alright, itu fungsi upload. Okey, new. Yang new ni menarik. Yang new kita nak collaborate dengan kawan-kawan. Saya ada kawan-kawan dalam 33 orang. Okey, saya nak new. Saya nak kita nak collaborate. Saya nak buat dokumen lah. Saya nak buat minit mesyuarat. Contoh. Okey, saya nak buat minit mesyuarat. Saya nak suruh kawan-kawan semak. Create. Tuan-tuan dan puan-puan sedar tak apa yang bestnya? Bila tadi saya klik Word. Kalau kita guna yang lain, kita kena keluar tab lain, kita kena pergi Windows lain, buka Word pula. Sini tak payah. Kita masih dalam Teams. Sedar tak sedar kita masih dalam Teams dan kita buka Word dalam Teams. Tak perlu klik-klik kat tempat lain. Okey. Saya hari ni saya nak buat apa ni? Minit mesyuarat hari ni. Katalah pukul 10 pagi. Terus je lah Tak punya. Kehadiran. Siapa yang hadir hari ni? Okey, boleh update sendiri kehadiran dekat sini. Contoh. Okey. Hari ni ada 33 orang dalam ni kan? Boleh sama-sama collaborate dekat sini. Dekat Word yang ada dekat dalam file tadi. Okey, yang lain boleh siapa ada? Mas Suria mungkin Mas boleh try satu? Okey, boleh saya try. Try boleh tak kita collaborate? Dalam testing webinar 1 betul? Dalam kita punya kelas.
Okay. Pergi dekat files. Okay. Edit. So saya kena klik edit. Yes. Klik edit. Okay, saya buat. Dia macam delay sikit saya punya. Ada. Nampak? Boleh guys? Boleh? Jadi taklah kita tanya siapa hadir, tanya-tanya pula, cari-cari pula buku apa kehadiran mesyuarat pula hilang hari tu. Jadi masing-masing update lah. Bila dia dah masuk dekat dalam sini, bermaksud dia hadir mesyuarat kita. So kita minta dia update nama masing-masing dekat sini. Nampak kita boleh collaborate. Alright. Itu yang menarik saya rasa kalau kita, alternatif lain, kita bagi contoh. Kita ada course outline. Kita ajar course yang sama dengan kawan-kawan kita. Kita share lah dekat sini. Mungkin course outline kita tengok seorang-seorang, kita salah tengok. Kawan-kawan perasan, dia betulkan terus. Habis tu dah semak semua, baru kita print bagi dekat kita punya KP. Lagi jimat kertas macam tu. Right. Saya rasa clear yang ini? Lepas PLC notebook ni saya tak nak sentuh lagi. PLC notebook saya tak nak sentuh lagi. Teams pergi fast new Okey, saya nak ajar create channel boleh Boleh. Okey, dekat sini yang ini kita boleh letak apa? Kita boleh letak link. Yang ini open ni SharePoint ni boleh buat satu sesi. SharePoint saja. Right. Download, kita nak download dokumen dan kita nak download masuk ke kita punya desktop pun boleh. Okey, saya nak pergi dekat panel belah kiri, saya nak ajar mengenai channel pula. Contoh. Yang general ni 33 ahli semua nampak ni. Apa saya letak dekat dalam post, apa saya letak dekat dalam file, semua 33 ahli nampak. Tapi dalam saya punya jabatan, katalah saya nak share, saya tak nak share dengan semua. Saya nak share dengan pegawai LI je. Okey, saya nak share info dengan pegawai LI saja. So saya klik dekat sini. Okey, dekat sini, titik 3 kat sini ni, yang sekali dengan get link tadi, saya nak add channel. Tengok dia jadi apa. Okey, saya gerak dia. Saya nak, ini adalah saya nak share dengan PAIJ, pegawai LI. LI, JP, PMJ. Contoh. Tadi saya kata saya nak share info dalam channel ni untuk bukan semua orang 33 ahli dalam ni Saya nak private. Siapa je yang boleh, bukan siapa-siapa. Yang saya invite saja boleh masuk dalam ni. Contoh, saya nak Mas Ayu. Okey. Mas Suria. Saya nak 2 orang ni je. Bincang mengenai berkaitan AI. Done. Nampak tak dia keluar PLIJ tadi kat sini tapi log. Log ni maksudnya, saya tengok ahli dekat dalam ni. Ahli dekat dalam ada 30 lebih orang. Tapi saya tak nak yang 33 orang tu cerita pasal LI. Saya nak 3 orang ni cerita pasal LI, sebab tu saya log. Saya log dekat sini. Tadi saya add siapa? Saya add Mas Suria dengan add Mas Ayu. Ni Mas Suria ada respon. Tapi katalah semester depan ada penambahan PLIJ pula. Dapat portfolio baru. Saya nak tambah lagi. Add je lah member. Saya nak add member. Add member kali ni, katalah saya nak add lambat internet. Saya nak add contoh saya nak add dalam ni saya punya KJ je. KJ saya saja. Kenapa nama Kak Ella tak keluar ataupun saya nak AKP sajalah.
lambatlah nak cari kat kelas saya lah siapa. Nama A. Kelas saya nak add Azrin. KJ JTMK. Contohlah pelajar JTMK ni mungkin perlukan penilaian khusus daripada PLIJ JP. Contoh. Okay. Saya klik Azrin kat sini. Okay. Kita boleh tambah anytime dekat sini. Tambah anytime. Okay. Kali ni, nampak saya klik dekat dalam, saya tak klik duduk kat general. General ni 33. Tadi nampak benda kita cerita, file apa saya letak, post apa saya letak. Kali ni saya nak cerita pasal PLIJ saja. Nak cerita mengenai isu-isu LI. So saya klik dekat PLIJ. Wah, internet. Okay, nampak dalam PLIJ saya nak share file pasal LI saja. Saya upload file pasal LI dekat sini. Siapa saja yang boleh tengok? Saya dengan 3 orang tadi je boleh tengok file dekat sini. Orang lain tak boleh. Yang dalam general tadi semua boleh view. Bila dekat PLIJ 4 orang tadi je boleh view. Okay. Katalah kita banyak portfolio kan dekat jabatan, saya nak tambah. Saya tak nak pasal PLIJ saja, saya nak buat katalah sini saya nak cerita pasal aset. Ada 4-5 orang. Portfolio aset sekali dengan saya contoh. Jadi saya buat private. Next. Saya nak tambah siapa pula dekat sini. Katalah saya tambah Zurairah. Saya tambah Zurairah. Add. Dan nampak aset pun lock. Maksud dalam aset ni saya dengan Zurairah je yang share info kat dalam ni. Okey. Bila audit aset? Tahun ni. Ni saya dengan Zurairah je boleh tengok. Yang 33 orang dalam general ni tak nampak pun benda tu. Tak nampak pun tu. Okay. Ini cadangan saya untuk channel lah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada cadangan lain, contoh saya tak nak buat portfolio kat sini. Saya nak buat sini garis panduan, sini jadual exam, sini jadual waktu pun boleh. Pun boleh. Tak ada masalah. Terpulang kepada bagaimana kita semua handle ataupun manage teams untuk jabatan masing-masing. Okay. Mas, so far okay? Okay. Saya buka untuk Q&A boleh? Sekejap. Ada soalan? Mungkin boleh siapa ada mic boleh buka mic lah. Terus tanya soalan setakat ni. Kak Ina dengar tak? Kak Ina, Baizura sikit. Yes, Faizura. Seorang-seorang. Okey. Siapa dulu? Baik dulu Baik, boleh. Okay, let's say Bai dah set up satu team kan untuk unit Bai kan. And then macam mana Bai nak keluarkan display macam yang Kak Ina buat sekarang ni. Meaning I nak tunjuk my slides, nak tunjuk my apa benda lah kita punya display kat PC kita tu. Nak share dengan orang. Oh, okey. Sebenarnya okey. Terima kasih Baizura. Actually yang Bai tanya tu sebenarnya saya tak cover hari ni sebabnya sebenarnya tim ni banyak benda sebab tu kita pecah-pecah kepada sub topik Tapi tak apalah. Dah halang kita dekat dalam ni saya tunjuklah terus. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, okey. Mana saya punya bilang dah, saya punya Teams ni. Saya punya control. Masih saya punya desktop Betul Kak. Saya agak punya desktop. Okay, siapa yang tengah join meeting ni, kalau perasan nampak tak dekat bawah dekat sebaris dengan gambar mic video tu. Baik, nampak tak ada apa lagi? Ada gambar apa lagi? Video. Video, mic, share. Lagi? Mic. Ada 3. Ada nampak tak gambar macam screen arrow ke atas? Screen. Dekat sederik-sederik dengan mic tu. Ada. Bila kita klik tu, bermaksud kita nak share kita punya view desktop kita.
Oh, okey. Macam tu. Oh. Okey. Itu sebenarnya fungsi tu nanti kita boleh dapat hanya dalam meeting je tau. So share screen. Yes, kita share kita punya screen. Kalau kita nak pilih share PowerPoint, kita nak PowerPoint saja. Baik, tak dengar suara. Terputus. Okey, baik. Menjawab soalan? Menjawab lagi satu soalan. Kalau semalam kita orang try dan kemudian terwujud lah, tak pandai sebenarnya. So dah terwujud dua meeting room. Dua meeting room. Macam mana kita nak jadikan dia satu je dan satu lagi tu kita nak buang. Faham tak? Maksudnya create meeting Okey, macam ni. Sekejap. Balik. Semua dekat dalam team Mas Suria buat kan? Betul Ya. Semua ni peserta semua sekarang dekat dalam team yang Mas Suria buat kan? Betul? Betul tak? Betul. Betul Dia boleh delete je Bai. Kalau Betul. kata tak nak, salah satu tu kita boleh delete. Biasanya dia ada 3 titik. Pergi dekat meeting yang Bai dah appoint, first appoint tu, kata nak cancel yang tu, ada 3 titik tu, delete aja. Oh, situ saja. Kalau kata macam Okey, faham. Terima kasih. kalau mengganggu dua-dua tu, delete semua, buat je, create je new meeting room. Pun tak ada masalah. Sebab ahli yang sama alright. Dah terlanjur Puan Baizura tanya pasal meeting. Tadi channel, dia dengar suara saya je, skrin tak nampak kan? Nampak. Hello. Ya. Sekejap Mas Tak boleh share screen Mas. Ada siapa take over screen? Someone else head starting. Siapa yang ambil screen ni? Setakat ni tak ada. Okey. Okey. Try balik Free. Okey. Alright Kita masuk balik Teams. Okey. Saya nak teruskan sikit lagi untuk PLC. Okey, katalah saya dah buat meeting Saya dah buat meeting dengan PLIJ je. Saya dah buat meeting. Saya tak nak buat meeting 33 orang dalam grup saya ni. Saya klik dekat PLIJ ni. Okey, saya klik dekat PLIJ. Lepas tu nampak tak gambar ni? Klik dekat Meet Now ni. Meet Now ni klik dekat situ. Saya tak boleh tekan Meet Now lah. Kalau Meet Now nanti habis dia disconnected yang saya tengah ajar ni kita klik Meet Now ni, semua ahli dalam PLIJ ni, semua ahli dalam channel ni, dia boleh join saya punya meeting. Yang dalam general 33 orang ni tak boleh. Macam tu kita senang kita nak kecil-kecilkan kita punya kumpulan dalam jabatan. Alright. Okay. Rasanya itu sahaja. Untuk staff, kalau ada masa, kalau ada kelapangan, boleh kita buat slot lain untuk staff. Sebab staff tu dia lebih kurang macam kelas. Lebih menarik lah sebenarnya. Lebih menarik. Boleh Mas Boleh Kak. Sebab dah 11.18. Jadi saya teruskan untuk agenda seterusnya. Saya tengok dekat senarai peserta hari ini. Tadi saya janji nak bagi apa Microsoft nak bagi kredit untuk peserta hari ni. Tapi kredit dalam bentuk macam mana? Habis tutup saya punya file semua kat sini internet hari ni. Kak Ina, kita ada 50 orang Kak Ina hari ni. 50? Okey. First come first serve.
untuk kredit hari ni. Tapi rasanya semua berpeluang kot sebab tak semua ada MIE kan. Okay. Nak tanya lagi ke? Ada yang siapa-siapa nak tanya soalan? Sementara tu boleh tanya? Tak ada share file work tadi. Oh, yang kita share file work tadi dekat dalam group, Aziz. Dalam group yang Kak Ina selected people saja kan? Betul tak Kak Ina? Aziz nak share macam mana? Nak share dekat selected ke nak share dekat semua orang? Aziz jawab. Tadi yang file Word tadi, okey, katanya kita buka dekat file tu kita boleh lihat, tapi kat sini kat webinar e-learning ni tak ada file tu. Maksudnya file tu ada dekat grup mana? Aziz tak masuk grup ni Aziz. Habis kita ada grup lain begini sebenarnya testing ni. Maksudnya kat testing lah. Testing pun ada juga grup lain. Tadi dah join group testing kan? Memang dah join group testing tapi tak ada juga. Okey, dia macam ni. Internet dia mempengaruhi berapa lama masa ambil untuk download dekat dalam kita punya file. Sebab Mas Suria dapat tadi kan Mas Suria kan? Dapat. Dia kalau internet lambat-lambat dah masuknya. Dia macam tu je lah konsepnya. Lepas tu soalan nombor 2, Selva. Sekejap. Selva tanya soalan sama jugalah dengan Aziz. Sekejap. Okey, saya nak share sikit lah. Macam semalam saya ada share file daripada handphone. Okey, kalau kita share file daripada handphone nak ke Teams kan, so dia duduk kat luar daripada folder walaupun kita dah create folder. Boleh drag masuk Mas? Yes, boleh drag masuk. Saya ada slide yang saya share dekat WhatsApp kan. So saya malas nak buka laptop semalam. So saya share daripada WhatsApp saya ataupun siapa-siapa je lah email saya terima dekat handphone. And then saya nak share dengan kawan-kawan dekat dalam Teams kan. Bila saya share file tu dia tak masuk dedicated folder yang kita nak lah. So dia akan bersepah kat luar je lah. Tapi bila kita ada buka PC nanti kita boleh manage lah. Kita boleh move masuk dalam folder. Itu yang saya jumpa lah. Dan soalan lain juga ada yang bertanya lah sebab ni ada yang nak buat meeting kan, so nak setting tarikh. Okay, ada beza yang meet now dengan kita setting time meeting tu. So saya tunjuk sikit lah sebab ada yang bertanya dengan saya. Sebab semalam saya tengah drive balik JB kan, so ada yang bertanya. So sekarang saya share saya punya screen sekejap Kak Ina sorry. Okay, boleh. Okay, so dekat semua nampak ke saya punya screen? Tak payah letak dulu kot. So di sini, okay, kita nak set kita punya group kan meeting. Okay, kita ambil lah contoh saya ada group mengaji ni kan. So kita masuk kat group kita, first time kita nak meeting kan, so kita boleh guna gambar kamera kat bawah ni. Nampak tak semua? Sebelah smiley ni. Okay, so first time kita nak meeting, so kita tekan meet now. Nampak kat sini button ni. Dalam menu pun saya ada tunjukkan. Okay, so meet now, tekan meet now. So dia ada dua, sama ada kita nak meet now dengan schedule meeting. Bezanya kalau meet now kita dia terus kita masuk lah. Okay. Dan dia akan dia macam kurang efisien sikit berbanding schedule meeting. Sebab saya kata macam mana bila kita biasanya saya akan buat schedule meeting dan dia akan post ke kita punya kawan-kawan punya email lah. Maksudnya bila saya di sini, okay, saya pilih untuk buat schedule meeting. So dia akan forward dengan semua ahli yang ada kat dalam kelas ngaji ni. So kalau ahli tu tiada ataupun dalam list yang kita memang dah set, so kita boleh tambah dia lah sekarang ataupun kemudian. Okay. And then link tu kita boleh contoh satu ya. Okay, ada perkataan send kat sini, so kita send. Okay, so kita nampak kat sini kita ada ngaji Isnin. And then dia keluar ada perkataan smiley semua-semua kat sini kan, tepi ni ada button dot. Okay, tekan button dot ni, kita copy link. So ni merujuk kepada dedicated link yang
kita nak buat schedule meeting tu pada pukul 11.30. Macam tu. Jelas ke? Okay, so kita copy tadi link and then kita buka lah WhatsApp kita, contoh ya. So saya ataupun biasanya kita pakai web WhatsApp lah kan. So saya pergi dekat Kak Azlina ataupun dalam group kan. Tak kisahlah siapa pun boleh test. Okay, and then kita paste dekat sini. Okay, so dia akan bentuk macam ni. Sebenarnya kita tak gemar nampak link yang panjang-panjang. So kita boleh shortcut kan guna short URL ke, okay, bit.ly ke, okay, untuk kita short form kan kita punya link ni lah. Okay, kalau kita paste terus daripada yang tadi ni, kita paste nak masuk kat dalam Teams kan. Okay, kita masuk paste kat sini, dia jadi link. Dia tak jadi yang panjang kod tu. Boleh? Boleh nampak ke, guys? Boleh Mas. Okay, itu sahaja. Okay. Dah. Okay, dah. Itu je. Boleh nak bagi kod Okay. Okay, macam saya bagi tahu tadi, Microsoft bagi kredit lah untuk kita punya training hari ni. Cuma bila saya go through sekali lalu, dalam 45 orang yang register semalam, tak silap ada 21 Mas, yang dah memang ada account dengan Microsoft Educator Center. Okay. Sesiapa yang dah ada berdaftar dengan Microsoft Educator Center, okay, macam ni ya. Saya promo sikit boleh untuk Microsoft Educator Center ni. Microsoft Educator Center ni dia satu kata macam ni satu kaedah lah macam mana kita nak belajar mengenai penggunaan Microsoft. Microsoft Suite, Microsoft Word, semua dia ajar dekat situ. Okay, even Microsoft Teams pun dia ajar dekat situ juga. Untuk bagi yang tak pernah tengok lah, first time dia akan minta kita sign up macam biasalah ya. Saya cadangkan masuk sign up menggunakan domain PMJ. Okay, bila ada kat sini. Okay, siapa-siapa yang dah ada account, very good. Hari ni saya nak bagi kredit. Okay, training hari ni kita nak bagi point untuk tuan-tuan dan puan-puan redeem. Okay, redeem supaya dalam tuan-tuan dan puan-puan punya profile dalam transkrip nanti menyatakan yang tuan-tuan dan puan-puan dah hadir dah kursus ni. Dah hadir kursus kita hari ni. Macam saya saya pernah hadir kursus sebelum ni, custom training ni. Ni pun saya join webinar juga, dia bagi kod, saya join. Dia akan keluar dekat transkrip kita. Macam ni. So hari ni saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan kod supaya point ni tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat. Yang ni saya tak explain juga panjang lebar, perlukan satu slot sebab banyak benda kita boleh share. Tapi kalau nak explore tak ada masalah. Sangat menarik sebab apa saya kata menarik sangat? Sebab kita boleh attend mana-mana kursus dalam ni. Saya pun banyak belajar dari dalam ni. Dekat YouTube. Inilah. Even jadi trainer pun, macam saya kata tadi, trainer pun saya dapat daripada sini juga. Okay, jadi bagi yang nak redeem code, okay, klik dekat bawah nama kita, dekat kita punya profile ni. Okay, nampak redeem achievement code ni. Klik dekat sini. Dia minta kita masukkan kod. Okay, apa kod dia? Kod dia dekat sini. Okay, boleh salin dulu kod ni. T dash AH BE 23 A20. Salin dulu Bagi yang dah buka laptop baru dia terus masukkan kod. So boleh redeem. Dapat berapa point dah hari ni punya training. Saya rasa 100 kod point hari ni. Ada soalan ke? Saya buka untuk soalan sementara masing-masing nak masukkan kod. Okay, selain dapat stated dekat dalam kita punya transkrip, ni setiap kali kita attend kursus kita akan dapat badge lah.
Ini penting kalau bukan penting tu atas masing-masing pilihan masing-masing lah. Tapi dia jadi penting bila kita antara kita berminat untuk jadi trainer atau untuk pencalonan untuk MIE expert. MIE tu Microsoft Innovative Educator. MIE Microsoft Expert. Okay, dah masuk education center nak redeem kod tu kat mana? Okay, klik dekat bawah gambar kita ni, bawah profile. Nampak ni redeem achievement code. Aziz. Klik kat situ. Masukkan kod ni. Okay. Okay dah kalau tak sempat salin dulu kod ni. Saya bagi kod ni untuk 30 orang je. 30 orang terawal je akan dapat. Jadi kena cepatlah. Kena cepat. Okay, last but not least. Okay, hari ni untuk pengesahan kehadiran dan kita ada short quiz lah untuk hari ni. Boleh ke link saya bagi ni. Okay, boleh ke link. Bagi info dekat situ dan juga jawab soalan. Saya rasa ada 3 soalan, simple je soalan hari ni. Ya. Info tu buat dekat chat room lah. Dia punya link dia. Ya. Kita bagi juga dekat chat room. Boleh saya bagi. Saya share. Yang nak buat terus pun boleh. Attendance ni to be fair lah saya buka kita habis 11.30 kan. Sampai 12.30 je lah kita bagi. Maksudnya yang betul-betul hadir on time sajalah. Maksudnya sampai habis. Walaupun nanti Mas Ria akan share webinar ni. Tapi saya bagi untuk kehadiran sehingga 12.30 saja 1 jam selepas webinar tamat lah. Saya akan buka. Kak Ina, ada soalan Kak Ina kat sini. Siti Rohani tanya, berapa maksimum ahli untuk boleh join itu satu-satu Meeting. Meeting ke? Ahli mungkin team kot Kak. Meeting ahli Teams. Teams. Ahli Teams ramai sebenarnya dia ada limit tapi taklah limit tu 500. Tak silap hari tu, tak ingat saya pun tak salin. Banyaklah, setakat ni tak ada lagi yang masa saya join webinar tu tak ada lagi yang di block, tak boleh masuk dalam team. Tapi meeting ada limit. Walaupun sepanjang kata COVID-19 ni Microsoft kata boleh satu meeting boleh join sampai 10,000 tapi setakat ni 250 je maksimum. Contoh hari ni kita ada 50 kan. Katalah sampai satu ketika nanti kita punya staff 500, 250 tu nak join. Masa tu seat dah tak cukup dah. Masa tu semua berebut-rebut nak masuk. Okay. Setakat ni kita staff tak ramai. Kita masih relax lah. Okay, Mas, akak dah pulang skrin Okay. Kita ada ketua pengawas kita, Lily Suraya. Lily Suraya, ada apa-apa makluman ataupun nak announce apa-apa ke daripada ULPL? Okay, Lily sebagai pegawai ULPL kita untuk pengetahuan semua. Okay, bagi ucapan sikit Lily. Macam kurang 2 dah kau, gelap. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, untuk khusus hari ni kita akan kira lah sebagai hari tempoh untuk hari kita berkhusus. Kita dapat hari ni dalam 2 jam lah. Okay, walaupun kita ada short quiz daripada Kak Ina, saya ada juga satu borang feedback macam biasa kita buat khusus tu. Nanti Kak Mas akan share link lah. Itu pun sama lah. Kalau Kak Ina buka sampai 12.30, link tu pun kita buka sampai 12.30 lah. Itu pun untuk kita punya record lah. Dan kalau mana-mana tuan-puan join juga webinar macam ni, kalau ada CJ ke apa ke, bolehlah bagi kat kita sebabnya dalam PKP ni kita work from home ni, semua webinar-webinar yang short-short yang pendek-pendek ni semua kita kira lah. Tapi kena maklum pada kita key in di ISIS lah. Itu sajalah dari LPM macam biasa. Terima kasih.
Sebelum ni saya edit sikit lah untuk selepas raya kemungkinan kita akan ada beberapa siri lagi dalam e-learning punya webinar. Okay, termasuk CDOS, okay, kita ada Teams, kita ada Google Classroom dan saya akan buat survey daripada AJK e-learning. Kita akan tanyalah ni skopnya untuk pensyarah lah dan kita akan bagi survey tinjauan sama ada pensyarah tu tak ada masalah lah sebab kita akan untuk pengetahuan semua kemungkinan ini belum confirm sebab saya akan mesyuarat demi mesyuarat selepas ni dengan BIPT untuk semester yang akan masuk ke Politeknik pada sesi Jun 2020 kemungkinan mereka akan kita akan berdepan dengan diorang dengan kelas online macam ni lah. So kita akan buat tinjauan survey, terhadap pelajar jugalah. Okay, soalan tu kami tengah dalam proses buat dan sebarkan lah nanti bila dah siap. Okay, dan kenaan kursus kami akan sebarkan melalui jabatan masing-masing. Dan saya harap juga akan maklumat ni akan disebarkan di Facebook Poli, okay, dan juga Facebook e-learning Politeknik lah. Okay. Kalau ada apa-apa soalan selepas ni boleh je WhatsApp personal dengan saya ataupun dalam group ni pun saya open je webinar kursus ni saya tak off, saya tak delete supaya semua yang join dan yang akan join boleh tengoklah video live stream yang saya akan share selepas ni. Okay. Saya ralat lah, saya tak boleh buat share dekat Facebook dengan YouTube, tak sempat belajar. Okay. Mas, nak interrupt sekejap. Kalau boleh nak tahu berapa orang yang tak dapat redeem code boleh letak dekat meeting chat. Saya try up lagi sampai maksimum. Berapa orang boleh redeem code? Okay. So tapi sampai berapa sampai pukul 12.30 je lah kita bagi. Mungkin ada yang tak pernah langsung tahu macam pasal MIE tu Kak Ina. So diorang boleh google lah kot macam mana nak masuk jadi MIE punya members kan. Boleh. Kalau nak tahu lanjut, kalau nak request akak buat satu sesi pun boleh. Nak buat personal coaching pun boleh, tak ada masalah. Soalan ke yang lain? Belum saya ada soalan apa lagi? Sus meeting. Siapa yang tak boleh redeem nanti akak up lagi kejap. Pakai redeem code yang sama tapi boleh cuba lagi. Kejap lagi. Okay. Dan soalan lain? Ada apa-apa soalan? Ada soalan lagi? Okey, hari ni sebenarnya cadangan kita nak buat untuk staff juga Staff tu menarik tapi tuan-tuan mahirkan dulu PLC. Kalau mahir PLC nanti sampai staff lebih mudah saya nak isi. Dia ada kelainan sikit saja dekat staff. Lama juga tak boleh redeem tengah diusahakan Okey, Mas, itu saja untuk daripada akak untuk hari ini. Daripada saya kepada semua saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa sebab cakap sorang-sorang kadang-kadang tak perasan tak perasan bahasa terkasar. Terima kasih jugalah kerana tunggu sampai habis untuk kita punya webinar. Okay, thank you very much. Terima kasih Puan Azina. Okay, so dari saya tak ada apa-apa dah. Cuma saya ulang, mohon isikan borang tadi serta kuis lah dalam masa sejam. Okay, kalau tak ada apa-apa kita boleh end up this meeting. Okay, sebelum tu kita sudahi dengan surah Wal-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Selamat Hari Raya.
Okay, feedback form tengok dekat chatting ya. Saya akan share dekat chatting.